Pengajaran yang ke-19, betul? Ini semua adalah kalam-kalam Allah pada Nabi, kepada hamba-hambanya, melalui hadis-hadis kursi. Dan ini semua adalah sentuhan-sentuhan, teguran-teguran dari Allah sendiri kepada hamba-hambanya. Nasihat-nasihat Allah sendiri, mengingatkan kita, ancam kita direct daripada Allah. Berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, sabar olehmu dan rendahkan olehmu akan dirimu. Nescaya aku tinggikan akan dikau, dan syukur ilmu akan nikmatku. Nescaya aku tambah bagimu. Betul ya? Sabar olehmu dan rendahkan olehmu akan dirimu. Sabar. Sabar. Tak kita sabar ya dengan apa yang ada, kecuali Allah Ta'ala berikan kita yang lebih besar lagi. Tak kita sabar, tak Allah Ta'ala beri yang lebih besar lagi. Sabar dengan dapat apa, kita dapat kepayahan, Allah Ta'ala akan lepaskan kita daripada itu kepayahan. Tak sabar, kepayahannya tetap ada dan berpelas dapat murka Allah Ta'ala. Sabar ya. Sabar olehmu dan rendahkan olehmu akan dirimu. Merendahkan diri ni hati-hati tuan-tuan sekalian. Kena merendahkan diri ni hati-hati ya. Merendahkan diri iaitu bukan saja merasa rendah diri. Tetapi menyadari bahawasanya aku ini rendah. Bukan saja rasakan diri rendah diri. Betul tak? Tengok apa saya cakap. Betul tidak cakapan begini? Kita selaku ustaz-ustaz, selaku imam-imam, kita kena merendahkan diri dengan jemaah kita. Kita perlu merendahkan diri kita walaupun kita nak ustaz dan imam. Betul tak cakap tu? Berdosa besar. Kita selaku, siapa bilang kau perlu merendahkan diri? Kau memang sama rendah dengan jemaahmu. Bahkan mereka lebih rendah. Mereka ada wa'aju-wa'ji yang bangun malam. Mereka ada wa'aju-wa'ji yang sudah zikirnya banyak. Mereka ada wa'aju-wa'ji yang taat pada ibunya. Mereka ada wa'aju-wa'ji yang senantiasa tanggungjawab terhadap ahli keluarganya. Kita setakat imam, kita setakat ustaz menyampaikan. Tetapi macam mana kita bilang, aku perlu merendahkan diri. Tak perlu merendahkan diri. Kau perlu sedar bahawanya kau lebih rendah daripada orang lain. Itu saja. Kita sebagai bos-bos, sebagai toki-toki besar, kita kena merendahkan diri dengan kulit kita. Anggap mereka macam sama. Anggap mereka macam sama. Maknanya sebetulnya tak sama. Kau tu tinggi. Kau saja buat diri kau rendah. Boleh? Kita ni bangsa Jawa, kita kena merendah diri terhadap bangsa lain. Walaupun kita Jawa. Jadi itu bukan merendah diri. Itu dah meninggi diri itu namanya. Itu dah meninggi diri. Cuma konon-konon kau rasa kita kena perlu merendahkan. Siapa yang bilang kita perlu merendahkan? Memang kita rendah. Itu maksud rendah diri. Siapa pun kita pandang dia lebih tinggi pada kita walau apa makhluk sekalipun. Al-Habib Abdullah Al-Andrus perintahkan anaknya Habib Abu Bakar As-Sakran, Habib Abu Bakar Al-Adni, hai Abu Bakar, kau keluar, kau tengok bawakan depan aku abah satu saja makhluk yang lebih rendah pada engkau, satu makhluk saja. Dia bilang tak susahlah, dia anak orang alim, sayyid pulaknya, adalah juga sedikit harta. Kebanyakan orang semua memerlukan kepada bapak dia. Minta tolong ke, minta nasihat ke. Mana-mana saja dia boleh rasa lebih rendah lah. Kan dia bilang tak ada. Kalau setakat ilmu, itu pemberian Allah. Macam mana aku nak rasa aku lebih tinggi? Nak setakat amal. Mana tahu dia ada amal banyak lagi? Pun bukan. Setakat kemuskilan, tak ada masalah. Aku ni jawabkan kemuskilan dia. Tetapi entah-entah dia tu lebih tak berdosa pada aku. Tengok cari orang miskin pun tidak, setakat miskin dia tak hina, cari tak jumpa orang kafir, ni lebih rendah. Sekarang dia kafir, belakang hari tak tahu macam mana. Last jumpa anjing, sampai jumpa haiwan semua jumpa anjing. Dia tambat anjingnya, bolehlah nampaknya anjing, sebab kena engkau kena sertu, kena aku tak sertu. Bolehlah, boleh. Dia jalan, dia tengok anjing tu, wahai anjing, ni di dunia, ke akhirat nanti kalau aku selamat lepas siratal mustaqim yang begitu dahsyat, barulah aku lebih mulia pada engkau. Tapi kalau aku jatuh, aku jadi bahan api neraka tau. Dan kau hanya setakat jadi tanah. Ketika itu kau lebih beruntung pada aku. Nampaknya bukan kau pun lebih hina pada aku, wahai anjing. Dilepaskan, bawa tali tambatnya dia balik, kosong. Bapak tanya, lama nyerantau sampai nyerantau. Ya Abdullah, ya Abu Bakar, kau dah jumpa? Tak ada bah. Apa ceritanya? Gitu. Tak ada satu makhluk pun ya.
Tak ada satu makhluk sekalipun. Ada satu orang nak pergi masjid, dah siap jubah serbannya, tengah kat pasar, ada anjing lalu sing-sing. Anjing tengok dia gitu, kecil hati anjingnya. Anjing komplain sama wali. Bilang sama orang ini, Tok Syekh ni, janganlah mengada-ngada sangat. Najis pada badan aku tu pun senang disertu. Tapi najis pada hati dia tu, membesar diri tak menentu. Dibahasakan oleh anjing. Hati-hati ya. Hati-hati. Kita kalau jalan ya, nampak babi ya, hati-hati tu. Yang dia takut kalau tengok dia, tahu-tahu dia tengok kita dia gini. Habislah. Allah. Dia kan boleh nampak kita kan. Haiwan kan dia boleh nampak kita punya hakikat macam mana kan haiwan. Dia tengok kita, pas nampak babi aja saya takut. Nampak babi, kau tengok aku macam mana. Nampak kita dia jalan. Okeylah sudah, tak apalah. Kalau takut kalau dia toleh ya, sekali dia tengok kita, kalau Allah Ta'ala nampakkan ya. Allah Ta'ala nampakkan, dia tengok kita dia gini aja. Habislah kau. Kalau dah babi giling-gilingkan kau teruk pada babi. Sedam ya, hati-hati ya. Kita dengan pokok ni saja dia tak berhenti zikir tau. Dia tak boleh lari daripada panas. Dia tak, kalau tak ada air dia tak boleh sedut kat mana. Ada tak dapat. Itu pun dia kena berjemur pagi petang siang malam, tak pernah zikir, tak pernah tinggal zikir. Tak pernah tinggal zikir pokok-pokok ni semua. Kita yang boleh berteduh, boleh sana, boleh makan, boleh macam-macam, banyak tak zikir. Dari sini nak sampai Melaka berapa ribu pokok. Tengah jalan semua tengah zikir. Kita nak beranak aja tengah dengar lagu dalam kereta. Macam mana nak rasa diri kita tinggi dan mulia? Tak ada. Kita tak ada. Kita dengan Cina jual babi tu pun dia lebih mulia. Hei, apa pasal? Dia Cina jual babi sekarang ini, besok dia dapat masuk Islam. Dan dia setakat Cina jual babi, tapi dengan mak dia taat nombor satu. Kita tak jual babi pun dengan mak kita selalu kita perlekehkan. Kena ingat kita tak ada satu makhluk pun yang kita lebih tinggi. Jadi macam mana tak nak merendahkan diri? Tidak orang merendahkan diri kecuali Allah Ta'ala naikkan dia. Bahasa Melayu, pantun Melayu. Baik-baik mengail tenggiri, jangan terkena ikan parang. Baiklah baik merendah diri, jangan sampai dipijak orang. Itu kalau merendah diri yang tak kena arah. Tapi bahkan orang kalau merendah diri, tidaklah orang merendahkan diri kecuali Allah Ta'ala naikkan dia. Semua wali-wali semua tu rendah tak rasa dirinya. Semuanya wali-wali tu kalau dengan kita punya Masya Allah, punya istimewa, semua datang jumpa dia. Dan itu makin memuliakan dia. Makin tinggi martabat dia, kita lihat ya. Wali-wali Allah Ta'ala ni semua makin rendahkan diri. Tak kita rendahkan diri, kecuali Allah Ta'ala tinggikan kita. Ya. Makin tinggikan diri. Kau saja rasa kau tinggi tau. Tetapi orang pandang menyampah. Orang pandang menyampah. Ya. Janganlah nak mengada-ngada. Dan syukur ilmu akan nikmatku, nescaya aku tambah bagimu. Betul ya. Kita kalau nak nikmat banyak, dapat apa pun dapat nikmat banyak, jangan lupa ucap Alhamdulillah. Jangan dapat sekali, alah aku setakat ini, tu tak hamba tak syukur sekali. Di antara tanda orang tak bersyukur kalau ditakoni, ditanya khabar, apa khabar? Beginilah. Tak mau. Itu sahabat Rasulullah ditanya apa khabar? Beginilah Rasulullah, kau tengok aku. Tu tanda tak syukur. Dia minta Nabi doakan. Betul Nabi doakan. Dapat kambing, dapat apa semua. Sampai dia tak jemaah, tak apa-apa. Kemudian dia dah jadi lupa daratan. Na'udzubillah ya. Dapat apa dapat nikmat syukur. Imam Ahmad bin Hanbal tu orang tanya, Imam Ahmad bin Hanbal, macam mana kau boleh jadi alim gini ya? Dan setiap apa ilmu aku dapat, Alhamdulillah, dari aku faham bab ini. Alhamdulillah, aku setiap apa aku dapat, aku ucap Alhamdulillah, Allah tambah. Aku ucap Alhamdulillah, Allah Ta'ala tambah. Dapat nikmat kecil pun kita syukur pada Allah Ta'ala, besar jadinya. Ingat kita punya ucap Alhamdulillah dengan nikmat itu, Alhamdulillah tu lagi besar. Tuan dianugerahkan kapal. 3 buah kapal. Rumah setaman. Bukan rumah taman. Rumah satu taman. Alhamdulillah. Alhamdulillah lebih besar pada itu semua. Satu, Alhamdulillah lebih besar dari segala apa nikmat yang kita dapati sekalipun ya. Syukur nikmat. Hakikat syukur ialah nombor 1, ingat dari Allah. Nombor 2, ingat bahawasanya aku yang kayak gini pun Allah Ta'ala beri. Nombor 3, ingat ini dari Allah pasti istimewa walau kecil sekalipun. Kalau dari raja beri sama kita, sapu tangan pun kita frame pasal ni dari raja. Tapi kalau kita tak tahu hargai, tak boleh. Dan nombor 1, kalau kita dapat nikmat kita tak syukuri, kita salah gunakan dia. Kita tak gunakan dia ataupun salah gunakan dia. Nikmat mata, tak pakai untuk baca Quran, tak pakai untuk ke masjid, korek sudah. Nikmat lisan, tak gunakan untuk baca Quran, tak gunakan untuk nasihat, gunting sudah lidahnya. Ya, jadi semua tu digunakan nikmat pada tempatnya. Syukuri nikmat, Allah Ta'ala tambah.
Dan syukuri nikmat yang nampak. Itu senang. Itu pun kadang-kadang orang tak nampak. Jangan lupa nikmat yang tak nampak. Nikmat yang tak nampak tu apabila kau tak dapat, apabila kau susah, itu nikmat. Itu nikmat di sebaliknya. Takkah kau baca firman Ta'ala, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dalam kepayahan ada kemudahan, dan berserta berserta. Dalam berserta kepayahan ada kemudahan, berserta. Allah Ta'ala sebut. Jadi kalau dalam kepayahan tu ada kemudahan, jangan kau suka ucap alhamdulillah hanya pada kemudahan. Yang pada kepayahan tu kau tak nak ucap alhamdulillah. Kepayahan pun alhamdulillah. Dapat sakit, alhamdulillah atas nikmat yang aku tak nampak di sebalik sakit ini. Dapat apa-apa kepayahan, alhamdulillah ya Allah atas segala nikmat yang aku tak nampak di sebalik kepayahan ini. Kenapa? Di samping ke dalam kepayahan itu sendiri ada kemudahan. Jangan kau lupa itu kemudahan yang tak nampak, kemudahan yang ditutup dengan kepayahan. Padahal itu kemudahan. Dan kadang tak kurang besar dia punya fadilatnya, tak kurang besar dia punya istimewanya. Hanya ditutup dengan kepayahan. Maka ucap alhamdulillah. Kalau orang-orang yang ada setengahnya dapat nikmat besar, alhamdulillah. Yang terlebih baik dapat nikmat tak begitu besar pun, alhamdulillah. Yang terlebih baik tak dapat nikmat pun, alhamdulillah. Yang terlebih baik tak dapat nikmat, dapat bala pun, alhamdulillah. Yang lebih baik tak dapat nikmat, bahkan dapat bala paling besar pun, alhamdulillah. Itu paling baik. Sebab kau macam mana sekalipun, Allahnya layak dipuji tak? Allahnya tetap segala puji bagi Allah. Maka kaunya macam mana teruk ke, Allah tetap dipuji. Maka pujilah Allah. Dan Allah tu memang terpuji. Walaupun dia buat kita macam mana payah sekalipun, dia mengasihi kita, menyayangi kita. Itu berserta dengan rahmat dia. Jangan lupa alhamdulillah. Nanti nikmatnya ditambah oleh Allah. Kita kalau dapat nikmat, ucap alhamdulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah biar Allah Ta'ala tambah nikmatnya. La hawla wa la quwata illa billah. Biar Allah Ta'ala kekalkan nikmatnya. Dapat nikmat apa? Dapat nikmat apa? Sembuh dari sakit, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Nikmat anak lulus ujian, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Nanti dipeliharakan Allah Taala. Dan minta ampun oleh kamu daripadaku, nescaya aku ampun bagimu. Dan apabila engkau nak minta daripada aku, nescaya aku perkenankan bagimu. Dan taubat olehmu kepadaku, nescaya aku terima akan taubatmu. Dan pohon olehmu kepadaku, nescaya akan aku berikan akan dikau. Dan beri sedekah olehmu, dan aku nescaya akan beri berkat bagimu pada rezekimu. Allah, ya. Allah Ta'ala sebut, ya. Minta ampun, nescaya aku ampunkan. Jadi satu perkara yang ulama bilang pasti dapat. Tidaklah Allah ilhamkan kepada seorang hamba itu untuk minta ampun kecuali pengampunannya dah sedia. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa la ta'tik subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Minta ampun, tidak kita minta ampun pada Allah kecuali pengampunannya dah disediakan. Maha suci Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu sifatnya gentleman. Kita aja kalau dayo datang rumah kita, awak nak apa? Nak nasi goreng ke nak mi rebus? Maknanya dah tersedia sama ada mi goreng ke mi rebus. Asal kau minta dapat. Nak nasi goreng ke nak mi rebus? Mi rebus boleh lah, mi rebus dah habis. Ambil nasi goreng apa belum masak. Alamak, macam kau tahu aku. Itu namanya trik orang tu. Namanya kau miskin, pap kedai ni saja. Katanya orang nak itu nak itu sebenarnya tak ada. Ada apa biskut kering aja. Itu kita. Tapi kalau orang kaya, dia tanya, restoran aja sudahlah. Pak cik nak makan apa? Apa yang kita sebut kalau kita bilang, ni adalah menu. Apa yang kita minta mana dah tersedia tak? Allah. Dan kita punya gerak hati nak tobat itu pasal dia nak ampunkan kita. Maka diladeni. Dah buat maksiat, terasa bersalah, terasa gitu, terus itu jemputan daripada Allah untuk kembali. Alhamdulillah ya Allah atas kesedaran ini, minta ampun ya Allah, minta ampun ya Allah, minta ampun. Tidak kita minta ampun kecuali pengampunannya dah disediakan. Dah disediakan. Minta ampun pada Allah Ta'ala. Buat apa terbuat salah, segera sedar salah dan minta ampun pada Allah Ta'ala.
Dan apabila engkau minta daripadaku, nescaya aku perkenankan bagimu. Jadi kalau dah minta ampun, dapatnya dua tau. Di samping pengampunan, kabul doa. Apa pun kita nak, jangan lupa ya, sembahyang tobat kemudian sembahyang hajat. Nak mantu, nak minta biar selamat, cuaca pun baik, pengantin baik, majlis baik, semuanya tak ada gendala. Jangan lupa bapa-bapa pengantin sebelum itu, dan pengantinnya pun disuruh ajarkan anak kita ya. Lagi yang pengantinnya ya. Jangan lupa sembahyang tobat dan sembahyang hajat. Segala macam COVID kemarin, sebelum sembahyang hajat, sayugia sembahyang tobat dahulu. Sebelum tobat dulu, bersihkan dosa. Tidak kita dapat macam-macam hal ihwal kecuali lantaran dosa kita. Dah minta ampun pada Allah Ta'ala, bereskan urusan kita dengan Allah dulu, nanti urusan kita dibereskan oleh Allah. Ya, jadi minta ampun dengan Allah Ta'ala. Ada satu orang jumpa satu Habib, aku ada masalah begini, kahwin kok lama tak ada anak. Istighfar. Habib, kebun aku kok tak jadi. Istighfar. Habib, tempat aku ada orang lain datanglah, lain orang datang, semua orang datang sepunya rekomendasi. Istighfar. Kalau orang tanya, Habib, kau tak ada modal lainnya, asal orang masalah semua kau istighfar. Dan itu yang Allah Ta'ala cadang. Surah Nuh, Nabi Nuh cakap sama kaumnya, Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ku katakan kepada kaumku, istighfar pada Tuhan, nanti diturunkan kau hujan lebat, nanti kasih kau kebun-kebun, nanti kasih kau anak pinak yang banyak, nanti dikasih kau sungai-sungai yang mengalir. Istighfar. Jadi minta ampun padaku, nescaya aku ampunkan, dan engkau minta nanti aku beri. Jadi kau minta nanti aku beri, pasal dah minta ampun pada Allah. Jadi jangan lupa kalau ada hajat apa-apa, istighfar dulu, tobat dulu. Sebelum kita nak ajukan hajat kita, tobat dulu, istighfar dulu, dan minta pada Allah Ta'ala. Sedar kata sebab dosa kita tu ada satu orang dalam kebun, dalam satu macam kita lah ni, umpamanya lah parit raja ginilah ya. Hujan turun lebat. Kebun dia tak ada hujan. Kadang gitu kan. Kadang kita sampai sini aja, tapi dekat parit nipah aja tak hujan. Kadang gitu. Ini orang tempat hujan, kebun dia tak hujan. Dah orang umpat, ini mesti ada isu dengan Allah lah ni. Sebab itu tempat kebun dia tak ada hujan. Maka dia mohon tangan pada Allah Ta'ala. Ya Allah, aku minta ampun. Ya Allah, aku malu. Ya Allah, aku minta ampun orang sampai umpat aku. Ya Allah, aku minta ampun. Dia tobat. Tak lama hujan turun. Kebun dia ada hujan, kebun orang lain tak ada hujan. Sekarang terbalik, pasal orang lain umpat dia pulanya, jadi dia berdosa. Kebun dia, maknanya orang tengok, dia dah clear. Loh, kebun kita kok tak ada hujan ya. Korang umpat dia, korang pula dah berdosa. Begitu ya. Bagus ya, kalau buat apa salah, Allah Ta'ala nampakkan serta-merta gitu, bagus ya. Jadi lekas sedar ya, kita tak kisah dosa, banyak pun Allah punya pemurah. Hujan tak tinggal, kebun kita tak sampai, tak pernah jadi kering ya. Ada juga ya, subhanallah, maha suci Allah Ta'ala, alhamdulillah, nikmat Allah Ta'ala bagi kita banyak ya. Setengah-setengah kaum Allah Ta'ala nampakkan betul-betul ya. Dan taubat olehmu kepadaku, nescaya aku terima akan taubat ya. Minta ampun tu apa, taubat tu apa ya. Minta ampun, ya Allah ampunkan dosa. Dosa catatan minta. Dan minta ampun tu apa, minta catatannya tak ada, dan kesan dosanya pun minta dihilangkan. Kesan dosa tu apa, giannya. Minta ampunnya senang tau, tapi lepas itu dia pun masih kehendak ni lakukan, syaitan dan nafsu kita akan meringik, akan nak buat lebih jahat lagi. Itu yang kita minta ampunkan dosa. Taubat ialah kembali pada Allah. Ada pasang syaratnya ya. Iaitu apa? Taubat pada Allah Ta'ala. Satu, berhenti daripada dosa, kemudian menyesal, kemudian berazam untuk tidak lakukan lagi. Kadang dosanya kita dah tinggalkan lama, sebab itu kita bilang, kau tak ada kerja, tafakur. Ingat waktu bujang kita, umur kita 16 tahun, 17 tahun, kan dah akil balik ya. Apa yang menjadi dosa kita? Walaupun kita dah tak buat dosa itu pada sekarang lagi, dah 50 tahun meninggalkan usia itu. Tapi pernah buat, kena menyesal. Dulu main bola pakai seluar pendek, kena menyesal. Astagfirullah, aku kok dulu pakai seluar pendek, astagfirullah, menyesal dan minta ampun. Walaupun kita dah tinggalkan 50 tahun sekalipun, belum pasangkan syarat tobat, belum tobat namanya ya. Duduk sama isteri cerita, dulu masa kita mata air ya, haram tu. Walaupun lepas tu awak berkahwin dengan dia sekalipun, yang sebelum bernikah semuanya haram. Apabila imbas kembali, astagfirullah, berdosa kita ya.
belum nikah, belum apa kok mata air ya. Allah, kita taubatnya, syukur tak sampai apa-apa dosa, syukur sampai dapat berumah tangga. Minta ampun ya Allah. Mari kita minta ampun dengan isteri, sama-sama minta ampunkan ya. Yang ada mata air dululah, yang tak ada mata air aku tak cerita lah umpamanya ya. Begitu ya. Minta ampun sama Allah Ta'ala walaupun kita dah tinggalkan sama berapa puluh tahun sekalipun. Syarat kalau yang salahnya tu bab akidah, lagi susah. Syaratnya tu kena batalkan akidah dia yang lama. Wa kafaratu bil jibti wat taghut. Dia takut kufur terhadap segala benda-benda yang karut mengarut ini semua tu. Aku minta itu. Tak boleh. Pernah dulu masih muda-muda nak belajar silat, pernah pakai pemakai lah kita bilangkan ya. Dia ni ada pemakai punya orang. Niaga, pernah pasang pelaris. Nak pikat orang ada pasang pakai pemanis. Nak tak suka orang ada pasang pembenci, macam apa dia ada begitu ya. Jangan kena pemukul sudah nanti Allah. Itu semua tu kena taubatnya dah tak buat lagi, tapi kena dalam hati istighfar, minta ampun, takut. Ya Allah, aku pernah sandarkan harapan aku pada tangkal ya Allah. Ya Allah, aku pernah sandarkan harapan aku pada gitu. Ya Allah, aku pernah buat benda syirik, bukan kecil ya. Minta ampun, syahadat, minta ampun, takut ya Allah, jangan kau siksa aku ya Allah, jangan kembali. Dan aku berlepas hati daripada benda itu semua. Benda itu semua tak ada power, tak ada apa. Kalau kau dulu fahamannya mengatakan bahawasanya Allah tu bersifatnya sifat makhluk, ada bertangan, ada berkaki, ada duduk atas aras, ada berpunggung, ada di atas, ada di bawah. Kau kena taubat, istighfar, sifat-sifat itu semua kau kena kikis daripada hatimu. Sabitkan balik semula sifat 20 Allah Ta'ala dengan fahamanmu. Kembali balik semula. Baru sembahyang, baru apa semua. Kalau tidak, susah mau cakap. Itu namanya belum taubat lagi ya. Tengok baik. Sedekah olehmu daripada aku, nescaya aku beri berkat bagimu pada rezekimu. Sedekah ya, sedekah daripada aku tau. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum. Dan keluarkanlah, infaklah daripada yang apa kami rezekikan kepada kamu. Yang kau kaya raya tu semua siapa yang beri? Allah tahu. Bukan hasil kau sendiri tahu. Boleh kalau Allah Ta'ala nak jadikan kita penerima zakat, orang lain beri kita zakat. Boleh tak? Tapi Allah Ta'ala dah kasih kita jadi pemberi zakat, dah cukup bagus. Boleh Allah Ta'ala nak masukkan kita jadi orang asnaf. Boleh tak? Boleh. Tapi takdir Allah Ta'ala kita pula jadi orang yang pemberi kepada asnaf. Itu dari Allah tahu. Dan orang yang kita beri itu sebetulnya itu rezeki dia tahu. Dah tertulis tidak akan dapat RM5 pada hari ini daripada Allah, bukan daripada kita. Kita setakat saluran saja. Dan kau beruntung kau menjadi salurannya. Beruntung kau jadi salurannya ya. Beri. Nanti akan tambah. Saya ada 1,000. Saya derma 200. Berapa baki? Tak pandai kira. Bakinya 8 plus 2 kali 700. Bahkan paling tidak kan kali dua apa, boleh kali sekali 10 boleh sampai 700 kan. Dan yang 700 tu bermacam-macam lah berbentuk rezeki daripada Allah Ta'ala tu macam-macam. Macam-macam. Jadi sedekah Allah Ta'ala berkatkan rezeki. Give Allah, Allah would give you. Give Allah, sometimes Allah won't take, but Allah give you. Beri Allah, kadang-kadang Allah Ta'ala tak ambil sedikit pun, bahkan Allah Ta'ala gantikan banyak. Asal kau ada besar hati. Nak ada majlis-majlis ke apa semua, tak apa. Dah rezeki orang nak datang. Kan ada orang datang 20-30 orang. Kita tak ada duit. Tak apa, sanggup. Tak apalah. Secukup-cukupnya lah. Apa-apalah. Orderlah makan apa semua. Padahal kita tak ada duit. Order saja. Demi Allah Ta'ala, apa yang ada, aku bilang kita. Belum sempat keluar duit engkau, dah ada orang bilang, Pak Haji tamu tu kasih saya taja, Pak Haji, saya dah hajat. Oh, dia salaman kau lagi. Alamak, malu kadang-kadang. Aku nak lokek. Sebelum aku keluar duit, Allah dah hantarkan balik. Allah, jangan try. Apabila tengah sempit tu beri. Nanti tengok Allah punya kembalikan. Duit kau belum luar 1 sen pun, Allah dah balikkan sampai beringgit-ringgit. Begitu ya. Hajat kau tunai dan duit kau balik. Lepas tu jangan berkira dengan Allah. Dia maha kaya dan maha sombong. Kalau kita yang miskin gini, hambanya sanggup nak belanja, dia yang maha kaya, sanggup mengganti. Orang kaya kan gitu kan. Kita belanja dengan dia, konon-konon kita nak belikan dia air ke apa. Tak apa tuan, saya bayar. Jangan Pak Haji, tak apa, ikut saya gitu.
Tak jadi situ, ajak pergi restoran lagi. Lagi begitu ya. Ajak restoran lagi. Kita yang miskin ada besar hatilah konon nak bayarkan untuk dia. Bukan kena bayar. Kadang-kadang dia terima juga nak besarkan hati kita biar kita gembira. Tapi dia punya beri balik Allah. Begitu ya. Jadi Allah Maha Kaya. Maha Kaya. Betul. Beri sebab tu orang-orang dulu ya kalau apa-apa banyak sedekahnya ya. Atau orang kita lah khususnya banyak bancaannya ya. Bancaan tu sedekah ya. Sedekah makanan kepada orang kampung apa semua. Dan tak payah banyak-banyak. Sedekah tu apa, nasi urap-urap, adalah kupang goreng sikit, adalah apa sikit. Jadi ada gereh sikit, jadilah. Sedekah bukan apa banyak-banyak, bawang merah, bawang putih. Tapi itu sedekah tu tanda syukur kepada Allah Ta'ala, biar nanti Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tu bancaan-bancaan tu semua tu tanda itu kira sedekah tu beri semua. Infak tu namanya infak. Walau tak sedekah pun namanya infak, mengeluarkan harta kita ya, menafkahkan harta kita. Nanti Allah Taala sampaikan hajat kita dan Allah Taala beri kita banyak. Itu namanya orang tu berkat. Sebab tu orang bilang berkat je, memang berkat. Tengok perkataannya. Apa dapat bontrot ini berkatnya kawan orang itu memang berkat. Sebab yang dia beri tu mengundang berkat. Ya. Habib Noh Singapura ya dulu. Dia kalau zaman dia lah dekat 200 tahun dulu lah ya. Kalau masuk mana-mana kedai kat kampung Jawa tu kawasan Arab Street Masjid Sultan lah. Satu hari dia masuk satu kedai aja. Kalau orang panggil Habib, masuk anak punya kedai, dia tak masuk. Masuk satu hari satu kedai dan dia minta tokek kedai kasih apa dia nak. Kadang minta peti duit kau. Peti duit sudah buka, nanti dia ambil. Dia ambil. Kalau kedai kain, ambil kain. Kalau kedai gula-gula, ambil gula-gula. Keluar bagi orang. Bagi orang. Sekejap kedai tu tunggulah. Bisnesnya terus naik. Jadi, rezeki dari Allah. Bukan jangan ingat kita, Habib Noh ni pemberi rezeki. Bukan Habib Noh pemberi rezeki. Pemberi rezeki Allah. Dia bukakan jalan. Biar tokek kedai tu niat berinfak. Allah Ta'ala berikan rezeki yang banyak. Itu orang soleh. Banyak sedekah. Dan sebutkan olehmu akan kasihmu, nescaya Allah Ta'ala tambahkan umurmu. Sebutkan olehmu akan kasihmu, nescaya Allah akan tambah akan umurmu, dan tuntut olehmu daripada aku akan sembahyangmu, nescaya aku lanjutkan akan sihatmu. Baik ya. Sebutkan kasihmu, nescaya Allah Ta'ala akan tambahkan umurmu ya. Sebutkan kasihmu tu apa? Silaturahmi. Silaturahmi dengan orang, Allah Ta'ala panjangkan umur. Sebab itu orang kalau rajin silaturahmi akan panjang umurnya ya. Allah Ta'ala akan lanjutkan umurnya. Dan tuntut olehmu daripada aku akan sembahyangmu, nescaya aku lanjutkan akan sihatmu. Tuntut dengan sembahyang, Allah Ta'ala kekalkan sihat kita, afiatan kita. Bermula sejahtera itu di dalam seorang, bermula ikhlas itu di dalam wara'. Sejahtera itu dalam seorang. Sejahtera dalam diri seseorang ya. Boleh jadi dia sejahtera walaupun kau nampak dia tak sejahtera. Baik, ikhlas itu di dalam wara', dan gemar itu di dalam taubat, dan kaya itu dalam memadakan dengan yang sedikit. InsyaAllah yang ini kita akan sambung baca pada pertemuan akan datang ya. Jadi bermula ikhlas itu dalam wara' ya. Dengan wara' tu kau dapat ikhlas. Kalau tak wara' namanya tak ikhlas. Tak ada ikhlas. Apa kalau ikhlas tu? Ikhlas kerana Allah semata-mata, kerana Allah. Sebab tu aku warak, tahan aku tak ambil benda ini asal demi Allah. Tu namanya ikhlas. Kerana mata-mata nak cari redha Allah. Kalau main lagau aja semua tu tak ada ikhlas, tu namanya perakus. Gemar itu dalam taubat. Kalau kau taubat nanti kau dapat gemar pada Allah, gemar untuk buat ibadat, gemar. Sebab kalau tak taubat tak ada gemar. Tak gemar, Allah Ta'ala tak beri kau. Kalau banyak dosa, Allah Ta'ala tak beri hidayat untuk sembahyang, tak beri hidayat untuk hadir majlis, tak beri hidayat. Pasal kita kiranya orang kotor, sebab tu tak diundang Allah Ta'ala. Maka gemar pun tak ada. Gemar tu dalam taubat. Dan kaya itu dalam memadakan dengan yang sedikit. Sedikit ada, Alhamdulillah cukup, dah cukup. Kaya lah tu. Tapi kalau dapat banyak tapi tak cukup. Kaya tak tu namanya? Tak kaya. Tak kaya. Ada kawan bilang, laki, kau doakan aku jadi kaya. Kau bagus ya. Kau doakan aku jadi kaya. Kerja biasalah kawan kita. Habis nak tanya kaya macam mana, saya tanya sama dia lah. Kita tahulah gaji dia lebih kurang macam mana. Jadi kau nak aku doakan kau ni, mana tahu sekali kita doa Allah Ta'ala kabul. Kita kan di kawan dah hajat dia. Tapi kita nak tahu juga kau nak kaya macam mana. Kaya gaji besar, duit banyak. Okeylah, berapa banyak agaknya? Kau nak aku doakan 7,000, 5,000. Boleh setakat doa je kok. Ya.
7,000. Ya doa 7,000. Tapi yang kita takut tu kabul. Dan datang bersertanya istidraj, na'udzubillah. Ditarik balik. Kalau sekali aku doakan kau dapat gaji 7,000. Tapi pada ketika itu periuk engkau besar, kerak engkau makin besar lagi. Kau pun akan tukar kereta, akan itu. Utang kau makin tambah banyak macam mana. Dan masalah kau macam banyak. Ataupun aku minta engkau gaji kau sekarang taruhlah 2,000. Aku minta tambahlah sikit lah 2,200 saja. Tapi lepas itu hidup kau semua selesa. Peti ais tak rosak, anak kau tak makan dadah, isteri kau tak main tak main kali tiga, mak mentua kau tak cari musuh, hidup kau tenteram. Jadi yang mana yang kaya? Kau kata seperti kau lah doakan apalah. Begitu ya. Alhamdulillah doa kaya, gaji besar, duit banyak, agak puas agaknya. Tak begitu ya. Alang-alang minta nak gaji besar, duit banyak. Berapa banyak? Boleh setakat minta aja mudah. Yang takut tu kabul. Yang takut datang bersama kabul itu macam-macam ujian lain. Wallahu a'lam bishawab. Masalah dikatakan kita sudah baik itu kita alhamdulillah, sebab itu Nabi mengatakan jaddidu imanakum aksiru min zikri la ilaha illallah. Sebab itu asal kita ada sebut la ilaha, asal ada sembahyang 5 waktu, kita dah masuk Islam balik lah tu. Dah terbuat benda syirik. Kemudian orang azan, asyhadu an la ilaha illallah, kita menyahut asyhadu an la ilaha illallah, dah masuk Islam balik lah tu. Kita dah terbuat lah benda-benda yang bukan lah, bertangkal apa semua. Kita ambil wuduk, lepas tu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dah Islam balik lah tu. Yang takuti yang tak pernah sembahyang, tak pernah masuk masjid. Allah salam dia. Sebab itu kita kadang kita tak sedarkan. Nabi bilang perbaharui imanmu. Perbaharui imanmu, banyakkan. Dan kalau kita senantiasa ada sembahyang, alhamdulillah dah iman dah. Semenjak hari kita terbuat salah tu, kita dah iman dah. Dah terbuat iman dah. Cuma kuatkan lagi, cikiskan lagi, pahatkan lagi segala apa yang pernah kita tersimpan dalam hati kita yang dahulu tu. Dengan kita dah sembahyang aja tu dah Islam balik lah tu dah. Alhamdulillah. Lepas sembahyang syukur dia, sembahyang tu tiang agama. Mendidikannya didikan agama, meninggalkannya menjatuhkan agama. Mendidikan agama walau kita dah tersilap sekalipun, sembahyang aja didik balik agama kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah.